Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim ni. Pengarang dia Abu Malik Kamal bin Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah. Jadi kita bincang sebelum ni beberapa perkara lah tentang iddah ni. Jadi kita tinggal sikitnya perempuan yang tinggal mati suaminya lah. Jadi perempuan yang tinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari dah. 4 bulan 10 hari. Cuma ada perbincangannya. Bila dia mengandung dah. Dia mengandung. Si isteri itu mengandung. Adakah iddah 4 bulan 10 hari lagi? Ataupun dia mengikut dia siapa yang melahirkan? Kalau dia melahirkan cepat, tak sampai 4 bulan 10 hari, adakah ia telah habis masa iddah? Jadi ini khilaf lah. Khilaf ulama. Cumanya jumhur ulama kata dia masa iddahnya habis ketika dia telah melahirkan anak, walaupun seketika lepas dia beranak tu, dia beranak seketika tak lelaki mati, lepas tu dia beranak dah. Jadi orang ni iddah dia, jumhur ulama ni kata dia tak payah tunggu 4 bulan 10 hari. Selepas dia beranak tu terah dikira habis masa iddah dia dah. Tapi hanya satu riwayat daripada Imam Ali radhiyallahu anhu, sahabat ni, sahih lah riwayat dia mengatakan kena tunggunya paling lama dah. Tunggu paling lama. Kalau dia lama 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari dah. Kalau lama melahirkan anak tu pendapat Ali radhiyallahu anhu. Tapi jumhur ulama ni siapa beranak dah. Siapa beranak terkira sementara pun dikira habis dah masa iddah dia dah. Masa iddah dia telah habis kerana telah suci rahimnya daripada campur tangan lain lah. Tapi so lagi pelik jugalah, tapi nanti ada dalil yang sahih dah. Dalil yang sahih bahawa perempuan tersebut telah habis iddah dia. Oleh sebab itu ramai jumhur ulama kalau tak ada hadis tu mesti orang semua berpendapat seperti Ali radhiyallahu anhu. Tapi ada hadis yang sahih. Ulama-ulama besar pak mazhab takut berhujah dengan itulah, dengan kata kata 4 bulan 10 hari dah. Dan mereka kata untuk menantu yang melahirkan anak, sampai melahirkan anak habislah masa iddah dia. Kerana ada dalil yang sahih. Itu jadi perbahasan ulama dah. Okay, setelah tu lepas tu kita nak bincang sikit hari ni hak nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang tengah menjalani waktu iddah. Okey, perempuan yang menjalani iddah kerana tolak raj'iyah. Tolak yang boleh dirujuk ni nak, 1 atau 2. Perempuan yang tengah menjalani waktu iddah kerana tolak raj'i masih dianggap sebagai isteri lagi. Walaupun orang panggil cerai tapi dia isteri lagi lah dalam masa iddah dia tu. Masa boleh dirujuk tolak raj'i ini dia boleh sebagai isteri lagi lah. Walaupun kata cerai apa, isteri lagi masa tu dah. Sebab kepemilikan pernikahan masih berlaku lagi nak, tak putus betul-betul. Karenanya para ulama bersepakat tentang kewajipan suami memenuhi keperluan hidup sang isteri berbentuk nafkah, tempat tinggal dan pakaian. Jadi wajib. Walaupun kata cerai apa, wajib lagi beri nafkah. Wajib lagi beri tempat tinggal, wajib lagi bagi pakaian lah. Bagi makan minum, wajib lagi bagi si suami ni walaupun telah cerai isteri dia. Tapi tempat kita ni pelik perambat klik rumah mak pak dia dah. Sedangkan kalau you tak wajib lagi dah. Kalau dituntut di mahkamah, tok lelaki kena bayar lagi dah. Anak tambah lagi lah anak. Tok lelaki kena tanggung lagi walaupun isteri cerai apa dah, anak tu bawah tanggungan tok lelaki sebenarnya. Dan gitulah dah. Baik perempuan itu dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, maka dia mesti masih berada dalam kewajipan suami lah. Sebab masih adanya dampak-dampak pernikahan selama waktu iddah tersebut. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Rumah. Nah, surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 6. Dan lainnya adalah hadis riwayat Fatimah bint Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, bunyinya, innaman nafaqatu was-sukna lil mar'ati min haitsu sakantum min wujudikum. Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu adalah hak isteri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
Sahih hadrat Nasai dengan sanad yang sahih. Jadi asal buat tempat tinggal ni untuk isteri dah. Setelah kita tidur tengah jalan pun tak apa dah. Kaedah asal ni buat rumah tempat tinggal ni, rumah-rumah ni untuk duduk anak dah, isteri dah. Itulah tu sepatutnya tanggungjawab suami untuk duduk anak isteri. Okey, yang kedua, perempuan yang menjalani iddah sebab talak ba'in. Talak ni yang tak boleh dirujuk. Talak ba'in ni sama ada talak tu lah 3 dah, hak biasanya dah. Talak ada juga talak ba'in tu disebabkan dia tak setubuh lagi dah. Maka talak ba'in juga talak yang tidak boleh dirujuk lah maksudnya dah. Okey, terkait hal ini ada 2 keadaan. Pertama iaitu jika ia sedang hamil. Dalam hal ini diwajibkan memberikan nafkah dan tempat tinggal kepadanya hingga melahirkan anak, tanpa ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ini ijma' ulama ni, sepakat ulama. Walaupun tolak ba'in, tolak 3 pun dah. Tapi dia ada baby di perut si isteri, maka suami ni wajib tanggung nafkah. Tak boleh hambak pergi rumah mak mung, pak mung, tak boleh dah. Dia kena pegang lagi dah. Dah. Itulah hak sebenarnya, tapi tidak jadi gitu. Tempat gitu ni balik rumah mak dia dah tak. Mak pak dia sekalanya tak. Salah lah benar tu tak. Kalau cara mahkamah kena bayar selama mana sepatut nafkah. Berapa puluh hari, 30 hari, 40 hari sehari, tambah nak anak berapa hari lagi, dikira habis kena bayar, no hotel kena bayar dah. Hal ini menurut firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Dan jika mereka isteri-isteri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampailah mereka melahirkan kandungannya. Surah At-Talaq, surah ke-5 ayat 6. Kalau sudah hamil lah, tak kira apa lama dah. Kalau lebih 4 bulan, lebih daripada 3 kuruk, kita kata 3 bulan pun. 3 bulan tu orang hak biasa ni tak beranak dah, tak melahir atau tak mengandung. Kalau mengandung 8 bulan, 9 bulan pun dia kena binafkah lah. Nafkah. Dan lainnya adalah apa yang disebutkan di sebahagian jalur riwayat dari Fatimah binti Qais. Ia menyuruh Al-Harith bin Hisham dan Ayyash bin Abu Rabi'ah agar memberikan nafkah kepadanya. Maka keduanya berkata kepadanya, demi Allah, engkau tidak berhak memperolehi nafkah kecuali jika engkau hamil. Dia kata gitu. Kemudian ia menemui Nabi SAW lalu menceritakan perkataannya itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, engkau tidak berhak memperolehi nafkah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi talak ba'in ni kalau dia talak 3 habis dah. Tak ada mengandung tak mengandung, maka habislah. Dia boleh boleh balik rumah mak pak dia lah. Mak pak tin jadi betul lelaki tu putus nak rujuk pun tak boleh dah. Jadi dia tidak ada, cuma iddah yang nak nikah dengan lain tu kena ada iddah lah, nak suci rahim dia. Tapi nafkah dia tidak lagi tanggungjawab suami, bekas suaminya, sebab dia talak ba'in, talak yang tidak boleh dirujuk lagi dah. Jadi hak perempuan apa gitulah. Kecuali mengandung. Kalau mengandung ada baby dia tu, tok lelaki dia wajib bagi nafkah dah. Sebab mengandung lah 9 bulan lah tak. Walaupun dia kata tu pun dia kena wajib tanggung, kena bayar lah, pergi makan minum lah. Okay, jika ia tidak hamil, mengenai hukum pemberian nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang diceraikan dalam talak ba'in yang tidak hamil, talak ba'in yang tidak hamil selama waktu iddahnya, ada 3 pendapat ulama. Ada 3 pendapat ulama ni. Pertama, ia berhak memperolehi nafkah dan tempat tinggal juga. Ini pendapat Abu Hanifah dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ini juga merupakan pendapat Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud. Dan dasar pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Surah At-Talaq, surah ke-5 ayat 6. Ini bersifat umum sehingga berlaku pada semua perempuan yang ditalak. Sebab redaksi ini disebutkan setelah redaksi ayat dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna 'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surah At-Talaq, surah 5 ayat 1. Ini mencakupi talak raj'i dan talak ba'in. Jadi suruh berduduk tempat tinggal tu tak kira lah cara mana pun, dia tak ayat dari Quran tu, tak ayat secara jelas. Ni talak raj'i. Nah, secara umum saja maksudnya kedua-dua kemungkinan itu adalah talak raj'i pun mungkin, talak ba'in pun mungkin. Dia tidak hamil ni kena pegang jugalah selama dalam iddah dia, iaitu 3 kali kuruk, 3 bulan ataupun 3 kali haid ataupun 3 kali suci dah.
Itu pendapat pertama lah yang kena pega juga. Walaupun talak ba'in lah. Walaupun kita sebut tadi tak wajib pega, tu pendapat lain lah. Okay, pendapat kedua, ia berhak memperoleh tempat tinggal bukan nafkah. So, pendapat kedua dah. Maksudnya boleh tinggal situ tapi kita bak makan minum kita tak wajib tangguh. Cari diri lah dah. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan pendapat kedua dari Imam Ahmad. Dan dasarnya Allah Ta'ala menyebutkan tempat tinggal untuk setiap perempuan yang ceraikan secara mutlak tanpa batasan. Apa kita adil lah. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka pada isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ya, yang umum. Tak kira lah. Cerita tempat ceradah ni. Tapi tak cerita. Ini hanya untuk tolak ruja'i saja tak. Tolak ni termasuk dua lah jenis tolak. Raji'i dan tolak ba'in lah. Kalau kita kira tidak ada perkhususan dalam ayat Quran ni lah. Jadi tempat tinggal adalah hak bagi mereka. Sebab jika Allah Ta'ala memasukkan selain itu, tentu dia telah membatasinya dengan suatu kriteria. Contohnya, tolak raji'i saja kah? Oh ya dah. Sebagaimana telah disebutkan dalam perkara nafkah. Ketika dia membatasinya dengan kehamilan. Al-Quran ada sebut nafkah. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Jika mereka isteri yang sudah talak itu sudah hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Disebut dah. Sebut. Siapa berhanuk terkira dah tolak ba'in tu. Tolak raji'i ke ba'in kau memang dia kena kena beri nafkah dah. Kalau dia kalau mengandung dah. Ketiga, ia tidak berhak memperoleh tempat tinggal dan juga nafkah. Ini pendapat Imam Ahmad. Dalam riwayat lain, Ishaq, Abu Thawr, Daud berserta para sahabatnya. Dan semua ahli hadis. Ini juga pendapat Ibn Abbas, Jabir, Fatimah bin Qais dan ia mendebat orang yang menyisihinya. Serta kalangan salah. Aku Malik katakan indah pendapat yang paling kuat. Menurut dalil berikut ini. Pendapat paling kuat sekali. Kalau tolak pesapa ke ba'in ni, paling tak boleh nak rojak. Tolak ba'in ni tak boleh dirojak ni. Maka dia tidak nafkah dengan tempat tinggal apa. Tak boleh duduk dah. Rumah lelaki dia dulu ke. Ataupun nafkah kau ke apa memang suami tak bagi juga dah. Jadi dia bekas suami lah dah, muka cerai dah. Jadi dia kena balik balik rumah mak dia lah dah. Secara sahih gitu dah. Okey, hadis riwayat Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tersebut suaminya menalak isteri dirinya dengan talak ba'in. Lalu ia memperkarakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya Nabi lah. Mengenai tempat tinggal dan nafkahnya. Fatimah berkata, bila tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku, serta memerintahkanku untuk menjalani iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Jadi, hadis sahih hadis riwayat Muslim dah. Jadi Nabi tak suruh Fatimah binti Qais ni di rumah bekas lelaki dia ke? Tak. Bekali mak pok tak ada. Orang Mekah gana tak tahulah dia. Jadi dia suruh duduk rumah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni rumah orang buta lah dah. Di mana dia ni tak nampak orang cacat okey juga apa lagi kita kata dah. Umar radhiyallahu telah menyangkal hadis ini. Jadi Umar tak setuju dah. Diriwayatkan dari Abu Ishaq yang menjelaskan aku dan Aswad bin Yazid sedang duduk di Masjid Agung. Dan Asy-Sya'bi bersama kami. Lalu ia menceritakan hadis Fatimah binti Qais. Rasulullah SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untuknya. Lalu Al-Aswad meraup segenggam kerikil. Lalu melemparkannya seraya berkata, celakalah engkau. Apakah engkau ceritakan hal semacam ini? Umar berkata, kita tidak akan meninggalkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW hanya sebab ucapan seorang perempuan yang kita tidak kenal persis. Mungkinkah ia ingat ataupun ia telah lupa? Umar kata begitu dah. Ucapannya dan sunnah Nabi kita, ada rukun mengatakan tambahan ini tidak diketahui oleh para ulama. Ada sambungnya hadis itu dan sunnah Nabi kita dah. Aku Abu Malik katakan ini memang tidak diragukan lagi sebab sunnah ini sekiranya diketahui oleh Umar dari Nabi SAW, tentu Fatimah tidak akan membicarakannya. Dan tidak merasa perlu untuk mendebat, serta tentu pula hadis ini tidak akan luput dari pengetahuan para ulama, ahli hadis dan ulama lainnya. Begitu lebih kurangnya. Yang pentingnya debatlah, ada perdebatan dah antara Fatimah binti Qais dengan siapa ke Umar. Maksudnya keterbukaan zaman itu. Bila Umar kata gitu pun maksudnya berani lagi Fatimah binti Qais menyatakan pendiriannya. Jadi Umar tetap Umar pula dia kata buat rutin seorang ni beritahu kita ni tak jelas dia kata dah. Dia kata pasal Al-Quran kata kena bui dah. Ia berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah ikut Al-Quran dah. Allah Ta'ala berfirman
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Janganlah kamu diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Surah Talaq surah 65 ayat 1. Yang menjelas nusyuz, benda yang terai-terai lah. Hadis sahih dari riwayat Muslim ni. Aisyah radhiyallahu juga mengingkari pendapat Fatimah binti Qais ini dan dia mengabarkan bahawa Nabi SAW hanyalah memberikan keringanan baginya untuk meninggal ke tempat tinggalnya kerana ia berada di tempat yang rawang sehingga keselamatannya dikhawatirkan. Hadis sahih dari Bukhari. Tapi bisa Aisyah dia beri sebab dia. Daripada Umar gitu je ada Aisyah kata Nabi beri fatwa tu bukan maksudnya asal je tak boleh bagi nafkah atau tempat tinggal. Tapi karenanya takut apa? Tak sesuai duduk situ, bahaya apa. Fatimah binti Qais ni duduk di rumah suami dia hak asal tu. Engkau jauh kau nak beranak kau gano gitu lah. Mungkin ada sebab lah menyebabkan Nabi kata mau duduk rumah Ibnu Ummi Maktum ni. Okey, tak apalah, kita tengok jawapan terhadap sanggahan-sanggahan ini dapat dinyatakan kitab Zadul Ma'ad dengan revisi dari kasih lah. Kitab Ibn Qayyim Zadul Ma'ad ni fiqh sirah yang terawal lah. Ada setengah orang tak masuk dengan fiqh sirah Syed Ramadan Al-Buti. Boleh tengok, tak apa. Tapi yalah, ada fiqh sirah lebih awal tu Zadul Ma'ad Ibn Qayyim Jauziyah. Dia kata apa? Tidak diragukan lagi status perawi sebagai seorang perempuan tidak menyebabkan terdandanya riwayat ini. Semua ulama tanpa terkecuali menyatakan bolehnya berhujah dengan riwayat perempuan seperti halnya riwayat lelaki-lelaki. Tu. Sementara perempuan tersebut yakni Fatimah binti Qais memang ingat tentang hukum itu, apalagi kisah itu dialami oleh dirinya sendiri. Bahkan ia pernah mendebat orang yang menyisinya dengan berdasarkan pada kitabullah seperti yang akan kita paparkan. Adapun yang mencela riwayatnya dengan menyatakan riwayat itu menyisih Al-Quran, hal itu dapat dijawab bahawa andaikan riwayatnya menyisih Al-Quran pun, maka itu menyisih keumumannya. Sehingga itu mengkhususkan keumuman Al-Quran. Jadi, hukum hadis Nabi hak cerita ni mengkhususkan umumnya Al-Quran. Jadi hukumnya sama dengan hukum pengkhususan firman Allah Ta'ala Uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Surah An-Nisa surah keempat ayat 4. Dengan pengharaman memadu seseorang perempuan dengan bibinya, mak saudara dia, baik dari pihak bapa maupun ibu, atau saudara wanitanya, adik-beradik perempuan dia, haram lah dia madu dah. Maksudnya duduk sekali adik-beradik betina ataupun dengan mak dara betina dah. Sebab Al-Quran tidak mengkhususkan perempuan yang ditalak bain. Sebab bahasanya tidak boleh keluar dan tidak boleh dikeluarkan, serta ia ditempatkan pada tempat di mana suaminya tinggal. Tetapi boleh jadi Al-Quran mencakup perempuan yang talak bain dan perempuan yang ceraikan yang talak raj'i. Dari ini dikhususkan dengan riwayat Fatimah binti Qais tadi lah. Atau dapat juga dikhususkan bagi perempuan yang ceraikan dengan talak raj'i. Inilah yang benar menurut lafaz Al-Quran bagi siapa yang mencermatinya. Jadi mungkin ayat Quran itu khusus untuk talak raj'i, hak kata wajib. Nah, wallahu a'lam. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله كل شيء قدرا. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan itulah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik.
Atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa pada Allah, nescaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal pada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah At-Talaq, surah 65 ayat 1 hingga 3. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan bagi para perempuan yang diceraikan sejumlah hukum yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan mereka yang memiliki hak untuk mempertahankan dan menceraikan saat habis waktu iddahnya. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Seolah-olah cerita pasal talak ni, cerai ni masih cerai yang boleh terujuk. Maksudnya adalah rujuk. Seperti kata Fatimah binti Qais sendiri saat hadisnya diingkari oleh Marwan, antara aku dan kalian ada Al-Quran. Allah Ta'ala telah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayati mafahishatin mubayyinah atilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Fatimah binti Qais tadi mengatakan ini bagi siapa yang memiliki hak rujuk. Lalu perkara apakah yang akan terjadi setelah talak 3? Jadi Fatimah binti Qais ni, walaupun dia seorang ni, tapi dia biasa ada hujah dia. Dia berasa dia tahu. Dia tetap menegakkan bahawa tidak boleh, tidak wajib dia boleh nafkah ataupun tempat tinggal kepada suami yang telah menceraikan, tolak ba'inah. Kemudian Allah memerintahkan untuk mempersaksikan, yakni mendatangkan saksi rujuk. Jadi hukum-hukum yang disebutkan itu berkaitan dengan perempuan yang ceraikan dengan talak raji'in saja, bukan pasal tolak ba'in. Awak mari hujah lah, tak sedar wajah alim setang mana, setahu Umar Al-Khattab, Umar sahabat setang mana pun. Alim pun dia kata tak kena, dia kata dia faham dah, dia mak guana dah. Walaupun dia bukan alim sangat Fatimah binti Qais ni, kerana dia merasakan kebenaran, dia ada hujah ni. Jadi kita pun begitu kita mengaji apa jangan semata-mata bila kita tengok ada kebenaran di satu segi dari satu sudut terutama ada ulama pegang tiba-tiba kita nak tolak pendapat yang kita rasa benar kerana ramai orang kata orang tak pakai dan tak boleh kita pertahankanlah nak guana nak kita mengaji gitu dah. Termasuk ni Fatimah binti Qais. Kalau kira dia tidaklah terkira paling alim tapi dia mengalami sendiri peristiwa dia yang mana Nabi beri fatwa dia tak perlu duduk rumah suami dia, tak perlu suami beri nafkah pada dia lah. Kemudian Allah memperintahkan untuk mempersaksikan, yakni mendatangkan saksi rujuk. Jadi hukum-hukum yang disebutkan itu berkaitan dengan perempuan yang cerai dengan talak raji'in saja. Kerana ketika Allah menyebutkan setelah itu perintah untuk menempatkan para perempuan yang talak dengan firman-Nya, tempatkanlah mereka. Maka maksudnya adalah para perempuan yang ceraikan dengan talak raji'i juga, agar hati-hati bersatu kembali. Pemahaman ini dikuatkan oleh dalil-dalil berikutnya. Ada dalil lagi ni. Dalil keduanya sabda Nabi SAW meriwayat Fatimah binti Qais yang lain. Ada hadis riwayat lain tapi cerita tentang orang sama lah Fatimah binti Qais. Yang kata apa? Innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alayha arja'ah. Sungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk isteri yang suaminya boleh merujuknya kembalinya. Aku Abi Malik katakan ini sangatlah jelas mengenai permasalahan yang diperdebatkan. Maka permasalahan itu haruslah kembali kepadanya. Lalu hadis itu berisikan bantahan terhadap hujah yang dikemukakan oleh Aisyah mengenai keluarnya Fatimah dari rumahnya. Sebab hadis itu menyatakan dengan tegas bahawasanya hujah keberkahan memperolehi nafkah dan tempat tinggal adalah kemungkinan untuk melakukan rujuk. Kemungkinan untuk rujuk. Jadi cerita ni kemungkinan untuk rujuk berlaku. Walaupun pelbagai hadis tu kemungkinan untuk rujuk berlaku tu. Kemungkinan untuk rujuk maksudnya talak raji'i bukan talak ba'in dah. Yang ketiga, nafkah itu hanyalah untuk isteri. Jika ia telah ditalak ba'in oleh suaminya, maka ia menjadi perempuan asing yang hukumnya seperti wanita lainnya.
Tidak ada yang tersisa kecuali waktu iddahnya dari lelaki yang menceraikannya itu. Oleh sebab itu tidak ada keharusan memberikan nafkah, pemberi nafkah kepadanya. Jadi talak ba'in ni dia jadi isteri yang betul-betul berpisah. Talak raj'i talaknya masih boleh dirujuk. Talak ba'in dia telah berpisah. Dan apabila telah berpisah, betul-betul berpisah, dah bukan isteri lagi, maka macam mana dia kata wajib untuk dia beri nafkah dah? Ini pendapat kata tak perlu nafkah. Okey, yang keempat, nafkah itu hanyalah diwajibkan sebagai pengganti dibolehkannya bersenang-senang dengannya dah. Sebab ada kemungkinan untuk rujuk kembali. Sementara perempuan yang telah ditalak ba'in, dia tak boleh rujuk dah. Tidak mungkin dapat bersenang-senang dengannya kembali dah. Dia tak boleh lah. Dia kena macam-macam lah. Masalah banyak lagi dah. Yang kelima, sekiranya nafkah diwajibkan atas lelaki untuknya dikarenakan menjalani waktu iddah, pasti perempuan yang tinggal mati oleh suaminya juga wajib dinafkahi dari harta peninggalannya tanpa ada perbezaan dalam hal ini. Lelaki mati pun tak, ya harta sakon nabui dah. Sebab masing-masing dari keduanya telah ditalak ba'in dari suaminya dan menjalani waktu iddah darinya, padahal masing-masing tak mungkin bersenang-senang dengannya lagi. Wallahu a'lam. Jadi gini nak. Dia gini, kalau bagi harta perempuan yang mati tak lelaki ni, jadi dia bukanlah nafkah, dia panggil dia bagi harta sakon. Dia tidak wajib bagi nafkah. Bagi nafkah ni mati dah. Jadi yang adanya harta sakon. Kalau tidak kak, kalau kita kira nafkah dia wajib lagi mati, maka dia kena tolak lah. Kira 20 hiyah, 30 hiyah sehari ke 40 hiyah sehari ke dah. 20 hiyah sehari dah. Dia tolak lepas 4 bulan 11 hari, kira belakang dulu. Lepas tu duit lebih tu baru bagi sakor. Kalau nak kira nafkah wajib dah. Tapi tidak gitu lah. Tak ada perkata wajib gitu dah. Jadi betul lah menunjukkan bahawa tidak wajib bagi nafkah. Dan rumah kepada yang talak ba'in. Okay, perbahasan ketiga. Perempuan yang menjalani iddah sebab ditinggal mati oleh suaminya. Ulama Hanafi dan Hanbali berpendapat, dan ini juga satu pendapat di kalangan Syafi'i, perempuan yang ditinggalkan mati suaminya tidak berhak memperolehi nafkah dan tempat tinggal dari harta suaminya dalam waktu iddah. Tidak ada bahagian untuknya selain warisan yang menjadi bagiannya jika ia yang termasuk berhak mewarisi. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Ibn Abbas bahawasanya ayat tentang pembahagian warisan telah menghapus hukum dalam firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ تُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, iaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkan dari rumahnya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 240. Ni dah. Ada bahas ayat ni telah dimasukkan hukumnya dah. Pasal ni cerita setahun dah. Jadi mati, kena beri wasiat tu, beri nafkah setahun dah. So, biar cukup makan setahun dah. Tapi selepas tu ada hukum apa? Wasiat lah. Yang ada 1/8 bukan setahun lah. Ikut dia banyak mana pun tak. Sementara ulama mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang paling kuat, dan ulama mazhab Maliki berpendapat wanita yang tengah menjalani masa iddah kerana tinggal mati oleh suaminya berhak memperolehi tempat tinggal dengan 2 syarat. Suaminya telah mencampurinya dan tempat tinggal itu ialah milik suami. Hujah mereka ialah hadis Furai'ah yang telah lalu, tapi hadisnya dhaif. Aku Abu Malik katakan pendapat pertama lebih jelas. Sudah. Jika perempuan yang tinggal mati suaminya sedang hamil, maka kebanyakan ulama mengatakan dia ada hak nafkah baginya dari harta peninggalan suaminya. Kewajipan beri nafkah pada isteri dan anak-anak yang masih hidup telah gugur dengan kematiannya. Begitu juga isterinya yang sedang hamil. Habislah dia nak. Betul bini yang hamil setahun mana pun, dia tak diberi nafkah, dia mati dah. Jadi hartanya peninggalan itu kena bagi ikut faraid. Lepas tu kalau ada kat makan hak tu dah gitu dah. Intinya perempuan yang tinggal mati suaminya tidak memiliki hak dalam hak nafkah atau tempat tinggal lagi, kecuali sekadar warisannya saja, baik ia sedang hamil maupun tidak hamil. Jadi ikut keadaan lah 1/8 ke 1/berapa dah ada perbincangan bab hukum faraid tu, ikut hak tu dah. Jadi lebih-lebih tinggal mati suaminya. Okey, mut'ah untuk perempuan yang talak. Mut'ah ialah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berbentuk baju, gaun, pelayan atau selainnya yang dapat diambil manfaatnya. Kadar mut'ah berbeza-beza tergantung keadaan ekonomi suaminya, apakah lapang ataupun susah, ataukah susah.
Allah Ta'ala firman, wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajipan bagi orang bertakwa. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 241. Firman Allah Ta'ala, wa matti'uhunna 'al musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, iaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajipan bagi orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 236. Para ulama berbeza pendapat bunyi hukum mut'ah dalam 3 pendapat. Mut'ah ni pas cerah juga pitih kepada bini ni, apakah maksud dia? Setaman wajib ke tak wajib ke, ada bincang di kalangan ulama. Boleh rujuk kitab fiqh lah, Ibn Abidin, Al-Mughni, Al-Hawiyah, Majmu' Fatawa, Al-Muhalla. Ini kitab-kitab fiqh bincang bab ni lah. Okay, pertama, mut'ah wajib diberikan pada setiap perempuan yang ditalak. Pendapat ini juga merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad dan didukung oleh Syekhul Islam. Ini menurut keumuman ayat yang memerintahkannya. Ikut ayat ni. Ayat ini. Okey, ayat inilah apa yang kata yang bincangnya. Pasal kena bui lah mut'ah dah. Ulama lain tak ayat, tapi satu riwayat Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata kena bui juga sikit lah. Wajib bui. Pendapat kedua, mut'ah dianjurkan untuk memberikan pada setiap perempuan yang talak tapi tidak diwajibkan. Ini pendapat mazhab Al-Laits bin Sa'ad dan Syurah. Hal ini sebab mut'ah diberi batasan, iaitu hak perempuan yang talak atas orang bertakwa dan yang suka berbuat kebaikan dan baikkannya dengan kebaikan. Disebut kebaikan itu maksudnya bukan wajib lah, benda baik lah, untuk menggembirakan ataupun untuk menguraikan kesakitan, kepedihan, sakit hati kena cerai ke lelaki dah. Okey, ketiga, mut'ah diwajibkan untuk diberikan pada mufawwidah, iaitu perempuan yang ceraikan sebelum dicampuri, yang belum ditentukan mahar untuknya, bukan untuk perempuan yang sudah ditetapkan mahar untuknya. Ini ramailah majoriti ulama ni. Inilah mazhab Abu Hanifah berserta kedua sahabatnya, Asy-Syafi'i, Auza'i, Ahmad dalam riwayat jamaah darinya. Jadi cerita ayat Quran ni, mut'ah ni cerai ni bukan kena beri mut'ah ialah pada perempuan yang mana dia kena cerai sebelum setubuh. Dan dia ni dia tak ditentukan mas kahwin lah. Cerita ni tidak ditentukan maharnya. Jadi kalau hak tentu mahar dia, kena ikut mahar lah. Kalau ni tak ikut mahar, dia tak tentu, jadi mut'ah ni panggil istilah je. Sebab dia tidak ditentukan mahar, maka dia untuk dia tidak berapa sedih mana, dikata istilahnya dipanggil mut'ah ni. Bagi sebahagian duit lah, 1,000 ke 2,000 ke, sebagai tanda minta maaf lah kita kata tak. Ini juga pendapat Ibn Umar, Ibn Abbas dan satu kalangan dari ulama salaf. Mereka berhujah dengan perkataan Ibn Umar, setiap perempuan yang diceraikan berhak memperoleh mut'ah kecuali perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri, sementara maharnya telah ditetapkan. Maka ia perlu memperoleh setengah mahar dan tidak berhak memperoleh mut'ah. Ya gitu dah. Okey, pendapat yang kuat Sebagai penetapan dapat dinyatakan keumuman ayat-ayat lalu menunjukkan bahawasanya mut'ah wajib diberikan pada setiap perempuan yang ditalak, baik ia sudah pernah dicampuri maupun belum dicampuri, baik maharnya sudah ditetapkan maupun belum. Kalau dikata ikut zahir ayat tu gitulah. Namun perlu diperhatikan bahawasanya mut'ah yang menjadi hak perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri tidak lebih dari perintah memberikan setengah mahar yang telah ditetapkan atasnya. Jadi kalau mut'ah dia tak tentu mahar, ataupun setengah. Kalau mut'ah ni tidak mahal lah, tidak kata kalau biasa mas kawin kita kata 10,000 dah. Tetap 10,000, tiba-tiba tak setubuh lagi. Tak jadi. Tak jadi nikah, cerai dah. Jadi dia tolak ba'i lah. Lepas tu dia bayaran dia bukan 10,000 dan setengah, separuh je, 5,000 je dia kena bayar kawatin tu dah. Tapi kalau mut'ah ni lebih rendah lagi lah, mut'ah bayaran tidak lebih daripada 5,000 lah kalau kita kira dah. Jadi mut'ahnya ialah setengah mahar, bukan yang lainnya. Sebab Allah Ta'ala telah mewajibkan pemberian mut'ah kepada perempuan yang talak sebelum dicampuri. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila
Wahai orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 49 ada. Mut'ah ini lebih umum daripada kadar ditetapkan atau yang tidak ditetapkan. Namun keumuman ini telah diuraikan oleh ayat dalam surah Al-Baqarah. Lalu ditetapkan bagi perempuan yang telah ditentukan maharnya berhak memperolehi separuh mahar. Jadi kalau orang tetap mahar dah, nikah nak 10,000 dalam mas kahwin dia dah. Dia bercerai sebelum setubuh lagi, maka dia kena bayar 5,000 lah. Dah. Gitu lah. Jika ada pun perempuan yang tidak ditentukan maharnya, maka ia berhak memperolehi mut'ah yang tidak ditentukan. Jadi kalau tak tentu, mut'ah pun tak tentu juga. Dah berapa dah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tahridu 'alahunna fariidah. Amatti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh campuri atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi tidak mampu menurut kesanggupannya. Iaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajipan bagi orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yang sebelum kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Kecuali jika mereka membebaskan atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 236 237. Tapi kalau tuan budak ayuh budak tina tu kata tak payah bayar kau apa bolehlah kecek kira dah. Kalau batal nikah ataupun bukan datang nikah, cerailah, nikah dah cerai sebelum setubuh dah. Aku Abu Malik katakan ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat serupa yang dikatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu, wallahu alam. Jadi dia katanya pendapat yang kuatnya ialah tak adalah muta'ah. Perasaan ni lah kita cerita dah. Muta'ah ni untuk yang tidak ditentukan maharnya. Kalau tentukan maharnya 10,000 contohnya mas kahwin lah mahar dah. Jadi kalau tak setubuh kena bayar 5,000. Ni hak lah, wajib bayar lah 5,000 dah. 5,000 tu itulah secara asasnya. Kalau tapi nak maaf ke keluarga si tu kata tak ayuh lah tak apalah. Kalau tidak, kalau tak ada ayah apa wajib bayar 5,000. Tapi muta'ah ni pun kena beri juga, tak tentu mahal. Dia walaupun tidak dalam mas kahwin kita ni tak jadi gitu pasal kita wajib sebut mas kahwin dalam nikah tempat kita ni tak. Tapi sebenarnya tidak wajib, tidak jadi rukun. Ya wajib tu wajib tapi tidak jadi rukun dalam akad nikah tu kena sebut mas kahwin berapa, mahar berapa, tak wajib sebut. Jadi kalau tak wajib sebut kat tu pun kena beri juga tapi untuk orang yang tak wajib sebut. Hak lain-lain tu dah. Hak lain tu daklah tak nyabik lah. Lepas tubuh gapo tak nyabik ni dak. Cerita-cerita metaan tak nyabik. Lepas tubuh lepas anda hanuk gapo cerai lepas tu tak ada nyabik sikit abu dah. Ni hanya cerita pada orang yang belum dia panggil mufawwidah. Sebelum dicampuri saja perbincangan kita dah. Pendapat inilah dipilih oleh Syekh ni. Dia kata pendapat yang kuat ni. Inilah pendapat jumhur ulama dah. Cerita-cerita Nabi Muta'ah ni cerita pada orang yang wanita mufawwidah, wanita yang mana dicerai sebelum disetubuhi dah. Sama ada ditentukan mas kahwin ataupun belum yang ni lah yang belum ditentukan mas kahwin lah biasa mufawwidahnya. Tapi kalaulah orang lain tu tak ada lah, tak bincang lah bab ni lah, bab apa muta'ah ni. Dan ini bukan bab muta'ah syiah lah. Setengah syiah ayat muta'ah dia ni bukan dah. Dia kata ni ke hotel nak jumpa tengah jalan mana ni, tak payah ada wali, tak payah ada saksi dah. Lepas tu janji dua orang tu mana-mana, pergi hotel mana-mana, nikah. Bayar 100, 200 saja ni. Dia panggil nikah muta'ah. Tu bukan tu hak tu karut dia. Guna ayat Quran ni juga ni. Hak ni cerita pasal cerai dah, tak ada kaitan dengan dia dah. Dan muta'ah tu dia sebenarnya zina ni, menghalangkan zina atas nama agama dah. Bid'ah lah. Merosakkan agama dengan hawa nafsu guna muta'ah lah.
benda tu karut dia. Pernah berlaku dalam perang Khaybar dulu. Masa tu tengah perang ada jauh dah. Jadi dia walaupun sebut mata'ah, dia lebih kepada dia tak ambil lah, seolah-olah macam kuasa perang, macam ada unsur macam perang lah, hamba ke apa tak. Dan peringkat awal lepas tu diharamkan pada perang Khaybar dan seterusnya diharamkan nikah mut'ah. Sebenarnya ada orang-orang sebelum tu lagi Nabi nak haramkan. Ia tu macam berperingkat lah, macam arak, macam judi, ia berperingkat-peringkat. Jadi termasuk dalam mut'ah ni diharamkan secara mutlak dah. Dan dalam perawi yang paling kuat itu Sayyidina Ali sendiri dah. Dikatakan imam bagi Syiah ni sendiri mengatakan secara terang-terangnya bahawa mut'ah ni, kahwin mut'ah versi Syiah, cara Syiah tu adalah jelas diharamkan oleh agama dah, oleh Nabi. Setakat telah perbincangan kita tentang apa? Tadi iddah nak. Lepas tu tentang tolak bain dia, iddah tolak bain tu gimana? Nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan tengah menjalani waktu iddah ni. Orang hak masa dia iddah tu, masa lepas cerai ke apa, masa iddah tu wajib kau duduk dengan suami. Secara umumnya kita kata wajib lah dah. Wajib lah. Kecuali talak bain dah. Talak bain ni kalau talak bain tidak wajib dah. Kita kira pendapat kuatnya talak bain tidak wajib dah. Walaupun ada orang setara Umar Khattab, setara Aisyah ni tokoh yang lebih alim kalau kita kira tak. Tapi dalam bab ini kita tengok hujah yang diperkatakan oleh Fatimah binti Qais lebih kuat dah. Itu kalau cerai talak 3 baru dah dia boleh balik rumah tok dia ke, rumah siapa-siapa dia hak dia kata selamat. Yang mana tak wajib lagi tak lelaki dia, bekas tak lelaki dia tu untuk tanggung nafkah dan beri rumah dia. Tapi hak lain tu walaupun tolak cerai, tolak rajai, wajib tak lelaki dia beri makan minum dia. Kalau wajib juga hatta lebat ini ialah nafkah disebabkan dia mengandung. Mengandung tu anak dari kandungan tu dikira anak tok lelaki, bekas tok lelaki dia lah. Nak tangguh anak kena tangguh pas ke bini dah. Pasal untuk pegang anak dia perut, jadi kena bayar juga nafkah bini. Itu bagi yang mengandung dah. Bagi yang nak melahirkan anak dia. Tapi hak lain, atau lebat yang lain dia tidak wajib ditangguh oleh suami lagi. Dia boleh balik rumah pok dia, mak pok budak hak tina tu. Mak pok hak tina lah nak pegang budak dah. Kalau tidak ada kerja buat lah. Kalau ada kerja buat, ada gaji tu nak kan, beres. Tak ada masalah lah gitu tak. Itulah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.